Tiada lagi perintah kawalan pergerakan akan dilaksanakan. Pastinya yang sahih di Berita RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syairul Islam dalam Berita Tengah Malam. Saudara, tiada lagi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara, negeri mahupun daerah. Itu jaminan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang turut menegaskan tiada sekatan untuk rakyat pulang ke kampung bagi menyambut Hari Raya Aidilfitri tahun ini seperti didakwa pihak tertentu. Umumkan bahawa kita tidak akan menutup lagi. Kita tidak akan membuat PKP seluruh negara. Kita tidak akan membuat PKP seluruh negeri. Kita tak akan membuat PKP seluruh daerah. Ekonomi kita akan buka seperti biasa. Jadi ada orang kata ekonomi akan ditutup. Tak. Saya beri jaminan kita tidak akan menutup lagi negara kita dari segi perniagaan dan sebagainya, bebas seperti sekarang. Ekonomi kita dibuka. Sektor ekonomi dibuka seperti biasa, pergerakan rakyat dibuka seperti biasa, tetapi kita fokus kepada targeted area saja. Perdana Menteri berkata demikian ketika mengulas spekulasi akan ada penutupan ekonomi dan rakyat tidak dapat pulang menyambut Hari Raya Aidilfitri tahun ini susulan penularan COVID-19. Beliau hadir pada majlis perjumpaan bersama pegawai-pegawai Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Daerah Bera di Pejabat Kemas Daerah Bera. Seramai 18 penumpang bas ekspres berdepan detik cemas apabila bas dinaiki mereka merempuh belakang sebuah lori trailer di kilometer 132.6 Lebuh Raya Pantai Timur LPT Temerloh Pahang. Kejadian pada pukul 4 petang itu menyebabkan pemandu dan kesemua penumpang cedera ringan. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Ismail Abdul Ghani dalam satu kenyataan memaklumkan bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.26 petang. Susulan itu, Balai Bomba dan Penyelamat Temerloh bergegas ke lokasi kejadian dengan kekuatan 2 jentera dengan seorang pegawai bersama 7 orang anggota. Bomba kemudian mengeluarkan mangsa dari dalam bas yang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur itu. Mangsa yang cedera diberikan rawatan awal sebelum dihantar ke hospital berhampiran. Susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Johor, cadangan prosedur operasi standard SOP Pilihan Raya Umum PRU Dun Negeri itu akan dibentang dalam mesyuarat sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN. Menyatakannya Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, mesyuarat itu akan dihadiri wakil-wakil parti pembangkang dan Kementerian Kesihatan bagi membincangkan cadangan SOP itu secara terperinci. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, keutamaan kerajaan kini adalah bagi membendung peningkatan kes positif COVID-19 ketika pilihan raya berkenaan dilaksanakan. Boleh memanggil mesyuarat sidang khas MKN. Saya minta Kementerian Kesihatan come out dengan cadangan untuk saya bawa dalam sidang khas MKN yang juga diwakili oleh parti pembangkang. Jadi kita akan putuskan. Tapi membimbangkan bila saya tengok result semalam dah naik menjadi 4,000 lebih dah COVID. Ya, jadi COVID ni perlu dibendung. Dalam pada itu, ketika ditanya adakah keputusan PRU Dun Johor kelak akan dijadikan penanda aras untuk beliau membubarkan Parlimen dan mengadakan pilihan raya umum ke-15, namun jelasnya ia masih terlalu awal untuk berbuat demikian. Beliau bercakap dalam sidang media selepas majlis perjumpaan bersama pegawai-pegawai Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Daerah Bera di Bera Pahang.
Dalam hari itu, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Johor, Suhaizan Kayat telah menyerahkan Warta Pemasyuran memansuhkan Dewan Negeri Johor ke-14 bertarikh 22 Januari 2022 kepada Pengarah Suruhanjaya Pilihan Raya Johor, Nur Nekman Jaimun. Ia sekaligus membolehkan SPR melaksanakan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Johor dalam tempoh 60 hari. Terdahulu, Suhaizan menerima warta tersebut daripada Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad. Bentukan seterusnya lah, bentukan pelantikan Menteri Besar, ya. Kemudian selepas itu pembentukan Jawatankuasa Ahli Mesyuarat Kajian Negeri, dan selepas daripada itu akan dilaksanakan sidang Dewan yang pertama, iaitu pelantikan Speaker baru, ya. Jadi sepanjang waktu ini daripada sekarang sampai pelantikan Speaker baru tu, maknanya saya masih lagi Speaker kajian sampai tempoh pelantikan Speaker yang baru tu lah. Sementara itu, Nur Nekman berkata SPR Negeri akan menunggu keputusan SPR Pusat berhubung pelaksanaan PRU Dun Johor. Kita tak ada hint-hint lagi tarikh tu daripada beli ubat. InsyaAllah nanti kalau ada kita akan maklumkan kepada you all semua lah. Serah ni dari segi kita dah serah dah lah kan. Bila dah serah tu mana dah serah pada kita lah ni. Semalam, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan menandatangani watikah pembubaran Dun Johor bagi memberi laluan kepada PRU Dun Johor. Pengundi bawah 21 tahun di Johor bakal memilih untuk kali pertama pada pilihan raya umum PRU Dun Dewan Undangan Negeri Dun Johor selepas had umum mengundi dipinda kepada 18 tahun berkuat kuasa 15 Disember tahun lalu. Johor mempunyai 150,000 pengundi muda berusia 18 tahun hingga 20 tahun setakat ini. Pengerusi Barisan Nasional BN Johor, Datuk Hasni Mohamad berkata, BN Johor perlu menyusun gerak kerja bagi mendapatkan sokongan pengundi muda. Jelas beliau, setakat ini BN sudah menggerakkan jentera parti yang diketuai generasi muda selain mendapat kerjasama pelbagai pihak dan badan bukan kerajaan untuk mendekati golongan itu. Kita tidak boleh take for granted, kita tidak boleh memandang ringan tentang kewujudan, kehadiran pengundi-pengundi muda dalam pilihan raya negeri atau pilihan raya kali ini di Johor, dan kita akan menyusun strategi dan juga langkah-langkah untuk mendapatkan sokongan daripada kalangan pengundi-pengundi muda. Beliau berkata demikian selepas merasmikan penutupan program taklimat pilihan raya MIC Negeri Johor di Johor Bahru. Pendaftaran secara automatik pengundi berusia 18 tahun ke atas sudah diwartakan dan berkuat kuasa 15 Disember lalu mengikut Seksyen 3 Akta Perlembagaan Pindaan 2019. Akta itu menyatakan pindaan umur bagi warga negara yang layak mengundi dari 21 tahun kepada 18 tahun. BN sementara itu akan bertanding di kesemua 56 kerusi DUN di negeri itu. Perkara itu disahkan Datuk Hasni sekaligus memberi bayangan BN akan bertanding secara solo. Bukan kuasa kita, macam Tan Sri Vicky sebut tadi, perkara-perkara kerjasama parti dalam menghadapi pilihan raya ni akan ditentukan oleh pucuk pimpinan di peringkat pusat. Jadi sebagai parti di peringkat negeri, kita telah pun mencadangkan untuk bergerak secara barisan nasional atau bersendirian, tetapi ianya tertakluk. Menurutnya, BN akan membentangkan manifesto bertanggungjawab agar rakyat memahami matlamat kerajaan yang dipilih, seterusnya akan membentuk masa depan negeri. Terdahulu beliau merasmikan penutupan program taklimat pilihan raya MIC Negeri Johor di Johor Bahru.
Yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menjalani pemeriksaan kesihatan dan rawatan susulan di Wad Diraja Institut Jantung Negara IJN untuk tempoh beberapa hari bermula semalam. Perkara itu dimaklumkan Istana Negara. Datuk Pengelola Wijaya Diraja, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin dalam kenyataan memaklumkan pemeriksaan kesihatan dan rawatan susulan itu adalah berkaitan rawatan intervensi pada sendi-sendi lutut dan buku lali yang dijalani Seri Paduka di IJN pada 24 September lalu. Menurutnya lagi, intervensi itu dibuat setelah impasan pengimejan resonans magnetik MRI menunjukkan kecederaan pada sendi-sendi lutut dan buku lali Al-Sultan Abdullah ketika bersukan. Rawatan susulan ini tertangguh ekoran pelaksanaan prosedur operasi standard SOP COVID-19 di Hospital Awam termasuk IJN. Sehubungan itu, Seri Paduka Baginda berkenan menjalani pemeriksaan respiratori di IJN. Kesihatan Seri Paduka kini berada dalam keadaan baik dan tidak membimbangkan dan Baginda dijadual berangkat pulang ke istana dalam masa terdekat setelah selesai menjalani rawatan susulan itu. Orang ramai diharap tidak mengendahkan kabar angin mengenai keadaan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang disebarkan oleh sumber bukan sahih. Anaknya Datin Paduka Maulina Mahathir berkata bapanya masih dirawat di Institut Jantung Negara IJN dan telah berinteraksi bersama keluarga. Datin Paduka Maulina memaklumkan pihak IJN dan beliau sekeluarga akan mengeluarkan kenyataan dari semasa ke semasa. Pada masa sama, ibunya, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas doa dan ucapan. Datin Paduka Maulina melalui satu kenyataan berkata, beliau sekeluarga menghargai semua pihak. Ia termasuk pihak dalam dan luar negara yang telah menganjurkan majlis doa selamat dan bacaan Yasin selain orang ramai dari pelbagai agama yang telah mengirim doa serta ucapan. Apa yang anda cari bila suatu perkabaran diragui? Tentunya sumber informasi pasti. Seiring evolusi teknologi, platform maklumat dan interaksi, di TV maupun aplikasi hujung jari, kami setia menemani. Tak henti meyakini. Mendokong fakta, menolak dusta. Inilah realiti implikasi bila yang tersebar tiada medium penjelasan sebenar. Kerana setiap peristiwa yang terjadi boleh mengundang salah persepsi. Inilah sebab mengapa kami di sini merungkai isu, membawa fakta. Percayalah, tanpa kebenaran, tiada hari yang sempurna. Hilangkan ragu, lenyapkan persoalan, kami sumber rujukan anda. Berita perdana setiap hari 8 malam, sahih dan berimbang. Bersua kembali. Mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Bencana Pusat akan diadakan dalam tempoh terdekat bagi membincangkan secara menyeluruh perancangan menangani masalah banjir di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perkara tersebut turut mengambil kira kaedah bersesuaian yang boleh diguna pakai bagi mengurangkan kesan bencana. Setakat ini hampir 6 bilion ringgit termasuk wang tunai telah disalur kepada penduduk terjejas banjir. InsyaAllah minggu depan atau 2 minggu lagi saya akan memanggil mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Bencana Pusat untuk melihat secara menyeluruh bagaimana kita nak selesaikan isu banjir. Kita tak nak setiap tahun banjir kajian kena berbelanja. Tahun ini mungkin 6 bilion ni. Yang cash saja yang kita bagi direct ni 1.4, 1.5 bilion. Dah campur kerosakan-kerosakan lain. Kerajaan juga katanya perlu bertindak segera mencari penyelesaian jangka panjang menangani isu tersebut sekaligus dapat mengurangkan perbelanjaan kerajaan setiap tahun dalam menghadapi bencana banjir. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan ketika ini hampir 100% bantuan wang ihsan telah disalurkan kepada penduduk terjejas yang berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara BPS.
Manakala berlaku sedikit kelewatan bagi kategori tidak berpindah berikutan maklumat terperinci diperlukan. Namun beliau memberi jaminan bantuan akan disalurkan dalam kadar segera. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ziarah prihatin penduduk terjejas banjir di Masjid Kampung Guai Bera. Kelulusan cuti pegawai dan anggota Jawatan Bomba dan Penyelamat JBPM dihadkan kepada 20% daripada keanggotaan negeri, zon dan balai. Ini sebagai kesiapsiagaan menghadapi sebarang kemungkinan khususnya sepanjang musim perayaan Tahun Baru Cina yang disambut 1 Februari ini. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib berkata JBPM akan menempatkan anggota dan aset di 17 lokasi strategik sepanjang lebuh raya Utara Selatan dan Pantai Timur dalam tempoh tersebut. Sebenarnya mereka tak ada cuti. Cuma kita akan izinkan kalau ada kes-kes kecemasan, kes yang betul tidak dapat lakukan. Sebab mereka ni dalam keadaan apa pun, apabila berlaku apa-apa insiden yang paksa mereka ni, mereka akan kembali bertugas. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program kesiapsiagaan musim perayaan dan keselamatan keluarga Malaysia di IOI Mall, Putrajaya. Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menambah baik sistem perparitan di beberapa lokasi sekitar bandaraya itu sejak tahun lepas bagi mengurangkan risiko banjir kilat. Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin memaklumkan ia merangkumi kerja-kerja mengorek, membersihkan, melebar serta mendalamkan sistem perparitan. Rabu lepas, beberapa kawasan melibatkan Taman Perpaduan, Taman Cempaka, Bandar Seri Botani, Tambun, Greentown serta berhampiran pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 di Stadium Badminton di Ipoh mengalami banjir kilat dengan paras air dianggarkan naik hingga 0.5 meter. Sebelum ini, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata pihak berkuasa tempatan PBT perlu turun padang dan mengambil langkah sewajarnya terhadap masalah longkang tersumbat bagi memastikan saluran longkang mengalir dengan baik khususnya ketika musim hujan. Kerjasama industri bersama kolej vokasional penting dalam menjadikan pelajar pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET berkemahiran tinggi. Menteri Sains dan Teknologi MOSTI Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, menerusi kerjasama itu ia berpotensi menyediakan pelajar pada peringkat awal bagi menubuhkan syarikat pemula mereka. Menurutnya, penglibatan mereka dalam industri pada peringkat awal juga mampu mengembangkan sektor terlibat selain menjana pendapatan. Mesti sentiasa membuat pemantauan melalui MBOT ataupun Malaysian Board of Technologies di mana akreditasi beberapa program yang boleh menjadikan mereka ini setanding dengan teknologis dan juga juruteknik yang mempunyai kemahiran tinggi. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Adham memberitahu graduan TVET semakin menjadi pilihan di kalangan majikan dalam dan luar negara. Katanya perkembangan tersebut membuktikan TVET bukan lagi dianggap sebagai pendidikan pilihan kedua di kalangan para pelajar. Keluhan penduduk Kampung Sungai Setar di Sik Kedah mengenai masalah terputus bekalan air sejak beberapa bulan lepas mendapat perhatian kerajaan negeri. Pelan jangka pendek dan jangka panjang dirangka kerajaan negeri bersama syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd Sada sebagai penyelesaian masalah kira-kira 300 penduduk setempat. Esko Kerjaya Bekalan dan Sumber Air Tenaga Pengairan dan Saliran Negeri Datuk Suraya Yaakob menjelaskan seperti mana penjelasan Sada, pengeluaran air terawat di kawasan Kampung Sungai Setar, Kampung Banggul dan Padang Ragut Sik sebenarnya adalah mencukupi.
Dan tekanan paras air yang kurang memuaskan adalah berpunca lebih 100 kes kebocoran dalam sistem agihan air yang telah dikenal pasti. Justru, kelulusan kadar air tidak berhasil NRW telah diberikan oleh SADA dan kerja-kerja pembaikan kebocoran pipe dilakukan dengan kadar yang segera. Bagi jangka masa pendek, penduduk bersetuju untuk menerima penghantaran air melalui lori tangki dengan kekerapan 2 hari sekali. Proses penghantaran air akan kita buat secara berkala dan kita akan pastikan semua rumah-rumah dapat disampaikan air dengan cara yang lebih teratur dan terutama tangki-tangki statik akan dihantar ke surau dan juga ke tadika kemas yang berdekatan yang menghadapi masalah air dan sehingga menyebabkan pelajar tidak dapat menghadiri kelas harian mereka. Beliau terdahulu menghadiri sesi dialog bersama penduduk terlibat di Surau Kampung Star Jeneri Sikh. Jumaat lepas, Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor yang juga adun Jeneri itu turun padang meninjau masalah bekalan air yang membelenggu penduduk setempat sejak beberapa bulan lalu. Lagi kematian penyu dewasa di Terengganu. Terbaru, seekor penyu agar betina seberat 60 kg ditemui mati di Pantai Kelilut Marang dipercayai tertelan plastik. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Terengganu, Ruzaidi Mamat berkata, penyu itu dianggarkan berusia antara 18 hingga 20 tahun. Katanya hasil pemeriksaan kaki tangan cawangan Taman Laut, Pengurusan dan Perlindungan Sumber Negeri Terengganu menemukan gumpalan plastik dalam mulut penyu berkenaan. Menurutnya, pihaknya tidak menolak kemungkinan penyu berkenaan sudah mati beberapa hari di laut berdasarkan keadaan bangkai yang hampir reput dan berbau. Tambahnya, pihaknya merekodkan sebanyak 11 kes kematian penyu sepanjang bulan ini. Sebanyak 51 kes kematian reptilia berkenaan telah direkodkan di seluruh Terengganu tahun lalu. Sebanyak 67 kotak berisi pelbagai jenis mercun dan bunga api dianggarkan bernilai RM87,000 dirampas pasukan Polis Marine PPM Wilayah 2 Johor awal pagi ini. Rampasan dibuat menerusi operasi khas sempena Tahun Baru Cina di sebuah premis di Taman Puteri Wangsa, Johor Bahru. Komander PPM Wilayah 2 SCP Muhammad Zailani Abdullah berkata, seorang lelaki berusia 47 tahun disyaki menyimpan mercun untuk pasaran tempatan juga ditahan. Serbuan dibuat selepas polis menerima maklumat orang awam berkenaan aktiviti tersebut. Kes disiasat mengikut Akta Bahan Letupan 1957. Polis sentiasa menjalankan operasi bagi mengekang sebarang jenayah dan pelanggaran undang-undang terutama menjelang musim perayaan. 45 saman dikeluarkan polis daerah Kota Tinggi terhadap pengguna jalan raya atas kesalahan memotong barisan kenderaan lain atau potong queue Jalan Kota Tinggi Kluang. Tindakan saman dikeluarkan menerusi operasi oleh Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Daerah Kota Tinggi. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Husin Zamora berkata, 8 saman turut dikeluarkan atas kesalahan melanggar lampu isyarat merah di Jalan Tun Sri Lanang. Katanya operasi turut mengesan kesalahan lain seperti tidak memakai tali pinggang keledar, cukai jalan tamat tempoh, ubah suai egsos dan aksesori tidak sempurna dengan 22 saman telah dikeluarkan. Operasi bertujuan menguatkuasakan undang-undang jalan raya terhadap pemandu yang melakukan kesalahan tersebut terutama pada waktu kemuncak. Tindakan diambil mengikut Seksyen 15-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Dari sedikit perkembangan sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS wajar mengambil tindakan drastik bagi menyelesaikan isu berhubung penganjuran kejohanan berbasikal di Tour de Langkawi LTDL 2022 yang dijadual bermula 3 Mac ini. Perkara tersebut disuarakan Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM, Datuk Abu Samah Abdul Wahab hari ini. Datuk Abu Samah dalam satu kenyataan memaklumkan perkara itu adalah bagi memastikan status Pro Series LTDL 2022 tidak ditarik balik oleh Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI. Jelas beliau, pihaknya telah berkali-kali mengutus surat kepada pihak menganjur Human Voyage, namun tidak diendahkan selain turut menghantar surat kepada Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu sebanyak 2 kali sejak September tahun lepas. Sehingga kini PKBM masih menunggu maklum balas daripada pejabat menteri. Beliau turut menjelaskan sebagai pemilik LTDL bermula 2007, PKBM boleh menyerahkan penganjuran LTDL 2022 kepada mana-mana pihak namun tidak bercadang berbuat demikian kerana menghormati KBS. Kejohanan Liga Futsal Premier Malaysia MPFL 2022. Pertaruhan strategi power play membuahkan hasil apabila penjaga gol klub Pahang Rangers Muhammad Farhan Khairul Anwar menjaringkan gol tunggal menewaskan KPT PST Mustangs. Itu juga adalah kemenangan ketiga berturut-turut diraih pasukan berkenaan. Dalam perlawanan tersebut, corak permainan power play terpaksa dilakukan selepas kedua-dua pasukan buntu menghasilkan sebarang gol. Sepanjang perlawanan KPT PST Mustangs yang dikemudi Wan Suratman Adnan bertahan dengan baik. Namun, gawang Muhammad Afiq Miswan bocor pada minit ke-32 di Kompleks Sukan Panasonic Shah Alam sekaligus membolehkan Pahang Rangers kekal di puncak liga dengan 9 mata. Sementara KPT PST Mustangs menyebabkan pasukan itu kekal di kedudukan ke-12 Liga dengan 1 mata. Sementara itu, Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FM, Muhammad Saifuddin Abu Bakar memaklumkan pasukan Selangor TOT United dan Selangor MSC diberikan kemenangan 5-0 ke atas KL City FC susulan tidak dapat turun beraksi pada 2 perlawanan di Sirkit 2. Menerusi satu kenyataan, Muhammad Saifuddin memaklumkan keputusan dibuat oleh Jawatan Kuasa Futsal dan Bola Sepak Pantai membabitkan perlawanan KL City FC menentang Selangor TOT United pada hari Sabtu 22 Januari 2022 dan aksi Selangor MSC menentang KL City FC Ahad 23 Januari 2022. Pasukan KL City FC yang telah beraksi 2 perlawanan pada Sirkit 1 minggu lalu tidak dapat turun beraksi pada Sirkit 2 minggu ini selepas beberapa pemain mereka positif COVID-19. Dari paparan itu menutup berita tengah malam. Ingat terus amal kawalan kendiri dan patuh SOP dan pastinya perkembangan terkini dan sahih di Berita RTM. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.